bab tentang rukun Islam dan tiang-tiang serinya. Hadis yang ke-10, Ibnu Umar meriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Islam itu dibangunkan di atas 5 perkara. Pertama, tauhid, yakni mengesahkan Allah. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, memberi zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan kelima, mengerjakan haji. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata, haji dan puasa bulan Ramadan. Jawab Ibnu Umar, tidak, puasa bulan Ramadan dan haji. Begitulah aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-11, Ibnu Umar meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Islam itu dibangunkan di atas 5 perkara. Pertama, mentauhidkan Allah dan mengufuri selainnya. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, mengerjakan haji ke Baitullah. Dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis yang ke-12, Abdullah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangunkan di atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan bahawa Muhammad itu hamba dan juga Rasulnya. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, mengerjakan haji ke Baitullah. Dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Ikrimah bin Khalid menceritakan kepada Tawus bahawa ada seorang lelaki bertanya Abdullah bin Umar, mengapa anda tidak pergi berperang? Ini berjihad fi sabilillah. Jawab beliau, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Islam itu dibina di atas 5 perkara. Dibina atau dibangunkan, kedua-duanya sama. Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, mendirikan sembahyang, membayar zakat atau memberi zakat sama, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah. Seterusnya ada bab yang lain, babul amri bil iman billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya, iaitu bab perintah beriman kepada Allah Ta'ala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran-ajaran agama. Di samping berdakwah kepadanya, bertanya tentangnya, mengingatinya, serta menyampaikannya kepada orang yang belum mendengar. Hadis yang ke-14, Ibnu Abbas meriwayatkan katanya, pernah satu rombongan Abdul Qais mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini suku Rabi'ah, suku Mudar yang masih kafir, berada di antara tempat kami dan tempat anda. Kerana itu kami tidak bebas mengunjungi anda, yakni untuk mempelajari agama, kecuali pada bulan haram.
berilah kepada kami tugas untuk kami laksanakan, dan mengajak pula orang-orang yang tidak datang bersama kami turut melaksanakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menyuruh kamu 4 perkara, yakni melakukan 4 perkara, dan melarang kamu daripada 4 perkara. Pertama, beriman kepada Allah. Ini yang disuruh. Kemudian baginda menghuraikannya dengan berkata, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, membayar zakat. Dan keempat, memberi 1/5 daripada harta rampasan perang yang kamu perolehi. Aku melarang kamu daripada arak yang diperbuat di dalam kulit labu kering, tempayan hijau, bekas kayu, dan tempayan yang disadur dengan tar. Hadis yang ke-15, Abu Jamrah meriwayatkan, katanya, dahulu aku bertugas sebagai juru bahasa Ibnu Abbas dengan orang ramai. Tiba-tiba ada seorang wanita datang bertanya beliau tentang Nabidh al-Jar, sejenis minuman keras. Jawab beliau, sesungguhnya rombongan Abdul Qais pernah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, siapakah rombongan atau kaum itu? Mereka menjawab, Rabi'ah. Baginda pun berkata, selamat datang kepada kaum atau rombongan yang datang dalam keadaan tidak terhina dan menyesal. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menempuh satu perjalanan yang sukar, lagi jauh untuk menemui anda. Di antara tempat kami dan tempat anda terdapat kawasan perkampungan golongan kafir Mudar. Kami tidak dapat mengunjungi anda kecuali pada bulan haram. Oleh itu berilah kami suatu panduan yang nyata untuk kami sampaikannya kepada orang-orang yang tidak datang bersama kami, agar kami, yakni semua, dapat memasuki syurga. Beliau, yakni Ibnu Abbas, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Beliau menyambung lagi, baginda telah menyuruh mereka supaya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Lalu bertanya, tahukah kamu apa itu beriman kepada Allah? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Baginda bersabda, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, serta menyerahkan 1/5 harta rampasan perang, yakni kepada pihak kerajaan atau pemerintah. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah melarang mereka daripada arak yang diperbuat di dalam kulit labu kering, tempayan tanah, bekas kayu, dan tempayan yang disadur dengan tar. Itulah beberapa hadis di bawah 2 bab yang kita telah baca dan terjemahkan tadi. Kembali semula kita ke muka surat 15. Tajuk ni iaitu bab bayani arkanil Islam wa da'aimihil 'izam. Bab tentang rukun Islam dan tiang-tiang serinya.
Banyak kali, hampir setiap kali saya kalau mengajar ini Muslim ni, saya sebutkan bahawa tajuk ini bukan yang dibuat oleh Muslim sendiri. Inilah salah satu kitab yang tajuknya tidak dibuat oleh pengarangnya sendiri. Jadi harap maklumlah. Sebab begini, saya terdengar dalam YouTube, saya kebetulan tengok, jangan juga tengok pun, ada seorang yang rujukan masyarakat kita dalam agama, dan dia pun memang hebat, memang banyak jasanya, sumbangannya kepada Islam, dan tinggi juga kalau nak kira dari segi kelulusannya. Doktor. Dia sama ada dia tersilap, wallahu a'lam, tapi rasanya tidak, sebab beberapa kali dia sebut. Jadi dia sebut Imam Muslim dalam kitabnya meriwayatkan hadis ini, dan dia buat tajuk begini, dia sebut. Itu satu kesilapan. Satu kesilapan. Sebab dia sebenarnya bukan berlatar belakang pengajian hadis. Dia pengajian syariat. Itulah kadang-kadang sibuk dengan bidang masing-masing tu kan. Dia jadi terleka, terlalai, terlepas pandang. Padahalnya kalau orang yang baca syarah Imam Nawawi, jelas dia sendiri sebut, orang lain pun sebut, bukan seorang. Bukan seorang yang sebut bahawa tajuk-tajuk dalam Sahih Muslim ini bukan dibuat oleh Imam Muslim sendiri. Dia tak sempat buat. Jadi tajuk yang kita baca tadi ini dibuat oleh Imam Nawawi. Biasanya dalam terjemahan-terjemahan, tajuk-tajuk yang ada tu dia ambil di situ. Padahalnya tidak perlu kita terikat dengan tajuk yang dibuatnya itu. Walaupun memang dia seorang yang ahli, seorang yang pakar, banyak dia buat tajuk tu memang sesuai betul. Tapi kadang-kadang orang-orang yang bermazhab lain dalam bab fiqh akan datang, mereka banyak tak puas hati dengan tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi. Sebab Imam Nawawi tu Syafi'i, dia lebih cenderung tajuk dia tu ke arah mazhab yang dipegangnya. Itulah yang tidak disenangi oleh pihak lain. Padahalnya tidak jelas begitu. Itulah sebabnya kalau kita tengok kepada syarah-syarah Muslim yang berbeza-beza, banyak sangat, kita akan dapati tajuk ni berbeza-beza. Dan orang yang mensyarah Sahih Muslim ni latar belakangnya berbeza-beza juga. Bukan bermazhab Syafi'i saja, ada yang bermazhab Hanafi, ada yang bermazhab Malik, ada yang tidak terikat dengan mana-mana mazhab pun ada juga. Mereka pun turut mensyarahkan kitab Sahih Muslim ini. Jadi dengan sebab itu, kalau kita tengok dalam kitab lain misalnya, ini yang telah saya tengok lah, iaitu Al-Ithiobi. Ini syarah Muslim yang terkini, paling baru lah kiranya, paling baru. Al-Ithiobi dalam Al-Kawkabul Wahhaj. Dalam kitab itu, syarah Muslim, dia buat tajuk Babu Bayani Mabanil Islam. Kan berbeza. Babu Bayani Mabanil Islam, ini bab menyatakan asas-asas Islam atau prinsip-prinsip utama Islam. Dia buat begitu. Al-Ubbi, salah seorang pensyarah Muslim juga, dia kata, dia buat tajuk Babu Qawlihi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsi. Dia buat tajuk lafaz hadis. Ini bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangunkan di atas 5 perkara. Dia buat tajuk itu. Tengok, berbeza. Kalau kita tengok banyak lagi yang berbeza. Jadi jangan terkejut. Tetapi kalau yang tak dapat buat rujukan sendiri itu, dia nak terkejut apa? Dia tak boleh baca pun, sebab semua ni dalam bahasa Arab ni, semua ni. Maknanya syarah Muslim ini banyak sangat, dan
dalam bab tajuk ni kita akan dapati berbeza-beza. Sebab apa? Sebab ini dibuat oleh masing-masing pensyarahnya mengikut apa yang dipikir mereka sesuai dengan hadis yang di bawah. Dengan hadis yang di bawah tu apa tajuk yang sesuai masing-masing lah. Dan ini tidak salah. Berbeza dengan Bukhari. Bukhari cukup teliti dia. Cukup teliti dia buat tajuk tu. Tajuk tu memang semua orang akui memang dia sendiri yang buat. Dan dia buat itu lama lah, dalam masa belas tahun. Sebab segala ilmu dia, segala kepakaran dia, dia letakkan di dalam tajuk bab yang dibuat. Itu cara Bukhari. Pada tajuk dia itulah terletak kebijaksanaan dia. Kita nak tahu apa pendapat dia, apa pilihannya pada tajuk yang dibuatnya. Dan bila dia nak tulis, dia tulis di Raudah, antara rumah Rasulullah yang kemudiannya jadi kubur dia tu dengan mimbar Nabi SAW di Madinah, di masjid Nabi, dia tulis. Setelah dia kumpulkan semua, dia pergi tulis dalam buku dia di situ. Mana dia mengambil berat sangat. Sebab itu kita tengok memang hebat tajuk yang dibuatnya. Mungkin Imam Muslim cuba nak buat begitu, sebab Imam Muslim adalah murid kepada Imam Bukhari juga. Mungkin dia cuba nak buat begitu sebenarnya, tapi dia tak sempat. Dia tak sempat. Boleh jadilah, tapi tak ada siapa yang sebut. Kita agak sajalah. Dia telah buat sikit sebanyak, tapi tak sampai ke tangan kita, hilang begitu saja. Jadi itulah keadaan tajuk-tajuk di dalam Sahih Muslim ini. Tajuk-tajuk itu tetap ada, dan pada dasarnya kita pakai tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi. Dan insya-Allah dari semasa ke semasa saya akan bagi tahulah kalau ada perbezaan sedikit sebanyak dengan tajuk yang dibuat oleh orang lain. Itu tak apalah, kita akan lakukan begitu. Tapi dari segi hadis-hadis itu kita hanya mengambil matan saja. Sebab ini sesuai dengan tajuk yang dibuat di luar, mukhtasar, ringkasan, tidak lengkap dengan sanad. Sebab kalau lengkap dengan sanadnya panjang sangat. Sahih Muslim ni berbeza daripada kitab-kitab lain, sebab dari segi sanad dia tu banyak pecahan-pecahan, saluran riwayat dia tu banyak, dan itu kepada umum tidak begitu berguna. Dan kalau nak tahu juga, boleh tengoklah kepada kitab yang ada tu, kitab Muslim yang lengkap itu, boleh tengok di situlah. Kalau kita nak lebih terperinci. Jadi penumpuan kita lebih kepada di sini, untuk Sahih Muslim ni lebih kepada kandungannya, pengajaran daripada hadis itu terus, supaya kita dapat faham dan dapat amalkannya, terus gunakannya. Tidak kita hanyut ataupun berbelit-belit di dalam tajuk dia, sedangkan tak ada gunanya sangat kepada umum. Itu berbeza dengan yang lain-lain yang saya buat, itu agak terperinci, agak terperinci, dan dengan sanadnya kita bincangkan. Tapi yang ini tidak. Padahal kena ingat, bukan bermakna ini sanad Imam Muslim itu tidak penting. Tidak, penting sangat. Dan itulah di antara keistimewaan dia. Tapi keistimewaan itu hanya dapat dirasai oleh ahli-ahlinya. Untuk umum saya rasa tak perlu sanad. Jadi hadis-hadis dia tu sebenarnya yang perlu kita jadikan panduan. Dan hadis-hadis ini secara umumnya adalah diakui sahih. Bukan sekadar sahih, tetapi termasuk di dalam hadis yang tahap sahihnya tertinggi selain Bukhari. Dengan sebab itu bila disebut riwayat Bukhari, Muslim ataupun muttafaqun alaih, kan, hadis itu berada pada kedudukan yang istimewa di kalangan kita, berbeza dengan hadis-hadis yang lain. Kalau sebut dua itu, walaupun orang lain pun ada juga meriwayatkannya, tak perlu lagi kita sebut yang lain, cukup dari segi meyakinkan kita tentang kesahihannya. Baiklah, ini hadis yang pertama, hadis yang ke-10 lah di sini. Riwayat daripada Ibni Umar.
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, Islam itu dibangunkan di atas 5 perkara. Pertama, tauhid, dan seterusnya. Tadi kita sudah baca dah terjemahan dia. Cumanya bagi saya lah, mungkin kepada kita yang tak tahu bahasa Arab tu, dia rasa tak ada beza sangat, tak ada beza, sama saja. Tapi cuba perhati, kan, bunyal Islamu ala khamsatin di sini. Yani ada tak marbutah, ala khamsatin. Bahasa Melayunya 5 lah, sama. Tapi kalau tengok dalam riwayat yang ke-11, cuba tengok, bunyal Islamu ala khamsin, tidak khamsatin. Dari segi bahasa Melayu, sebab itu saya kata dah tadi, sama saja. Khamsin maknanya 5 juga, sama. Riwayat Ibnu Umar juga. Kalau kita tengok riwayat yang ke-12, juga riwayat daripada Ibnu Umar, ala khamsin juga, bukan khamsatin. Bukan khamsatin. Kalau kita tengok riwayat yang ke-13, yang terakhir di sini, di bawah bab ni, bunyal Islam ala khamsin juga, bukan khamsatin. Walaupun kalau kita tengok dari segi terjemahan Melayunya sama, sama, tak ada beza. Tapi kepada orang yang belajar Arab, dia ada beza, ada beza. Kalau khamsatin, maknanya lafaz itu lafaz muannas. Sebab bahasa Arab ni dia ada betina jantan. Lafaz tu, perkataan itu tidak seperti bahasa Melayu kan, tak ada. Sebab itu mudah bahasa Melayu. Kalau khamsin menunjukkan 5 tu muzakkar, 5 tu muzakkar. Muzakkar maknanya lafaz jantan lah, perkataan jantan dikira sebagai jantan. Jadi dalam penggunaan ayat apa ni, kata kerjanya, fi'ilnya, dia mesti kena sesuai lah. Mesti kena sesuai lah. Kalau muannas, muannas. Kalau muzakkar, muzakkar. Tidak seperti bahasa Melayu, mudah. Dia tak ada semua tu, tak perlu nak fikir. Benda ni susah juga. Ini kalau yang ada tanda, yang tak ada tanda macam mana? Asyamsu, tak ada. Kita kata tak ada tabar buta tu. Di sini ada tabar buta yang menunjukkan ia adalah perkataan muannas, menunjukkan apa ni, betina lah kita kata. Tapi kalau asyams, matahari, itu pun muannas juga, mana ada tandanya. Tak ada tabar buta pun, tak ada tabar buta. Tapi wasyamsi wa duhaha, bukan hu. Idza syamsu kuwirat, bukan idza syamsu kuwira. Tak. Tengok, dia mesti kena sesuai. Beza tu. Sebab itu susah. Kalau bahasa Arab ni susah lah, banyak nak banding dengan bahasa Melayu. Kita kata, mungkin kita katalah, untuk apa susah-susah bahasa? Baik lagi bahasa kita kan senang, mudah nak faham. Dari satu segi kan, kenapa Tuhan pilih bahasa Quran itu bahasa Arab? Nabinya berbahasa Arab, dia tidak bahasa lain lah. Kenapa? Mungkin kita timbul soalan-soalan yang macam ni. Sebab saya dulu pun, semasa belajar dulu, abang saya pernah cabar saya. Sebab dia aliran Inggeris, saya aliran Arab, jadi berbeza. Dan dia belajar sains, kita belajar agama, jadi berbeza. Pada masa tu kita baru-baru kan, apa nak tahulah. Tak boleh jawab lah. Tapi itu menjadi motivasi kepada saya, cabaran kepada saya untuk mendalami ilmu. Jadi akhirnya kita dapatlah benda tu rahsianya. Kenapa? Gini, mudah saja. Salah satunya, salah satunya, kalau mudah seperti bahasa Melayu, mudahlah orang nak tiru. Mudahlah orang nak tiru kan. Nak mereka ni kalau bahasa yang ketat, mesti kena kemas. Orang yang nak buat tu dia
Tak boleh main-main. Dan kalau dia pandai betul Arab, dia alim, dia tak akan buat pula macam tu. Dia takut kepada neraka. Kalau yang tidak alim dia buat, orang akan nampak di mana kelemahan dia. Ini bukan kalam Nabi ni. Ini bukan bahasa Nabi. Ini tak sesuai. Kalam Allah macam ni lemah. Akan nampak terus kelemahan dia di mana, kecacatan dia. Mana dia mesti kena orang yang otaknya tinggi. Kalau yang tinggi betul, dia tak akan jadi macam tu pula. Yang rendah ni, yang rendah bila dia buat akan nampak. Sebab itu walaupun banyak hadis maudhu' kan, dapat dikesan. Ini dikesan melalui ini, pakai kaedah ini. Ini kelemahan dia dari sudut ni. Semua boleh kesan. Dengan itu terpeliharalah agama Islam ini. Itu salah satu rahsia. Baiklah, kita kembali ke sini. Khamsatin, apa bezanya dengan khamsin? Dalam bahasa Arab ni pelik sikit. Kalau bilangan 1 sampai 9 tu, 10 tu, dia beza. Inilah yang susah nak keliru kan. Nak tipu, nak mengada-ngada, susah. Kalau bilangan itu muannas, macam khamsatin, bermakna sesuatu yang dibilang itu mesti muzakkar. Mesti muzakkar. Dia panggil adat ma'dud, bilangan dan benda yang dibilang, sesuatu yang dibilang itu dia mesti berbeza. Kalau yang ini muannas, yang ini kena muzakkar. Kalau yang ini muzakkar, yang ini mesti kena muannas. Kalau khamsin, mesti yang dibilang itu kena muannas, sebab khamsin muzakkar. Kalau khamsatin, bermakna yang dibilang itu mesti kena muzakkar. Dia mesti kena sebalik. Berbeza dengan bilangan di atas daripada 10, itu lain pula ceritanya. Jadi bertukar-tukar, susah tu. Susah. Misalnya kita kata di sini, kalau kita kata khamsatin, buniyal Islam ala khamsatin. Jadi khamsati arkanin. Arkanin, 5 rukun. Tapi itu dibuat. Ketat bahasa Arab ni. Pendek, tak boleh main-main. Siapa nak cabar Quran, nak cabar hadis, dia bahasa ketat. Di mana yang kita kata Islam tu dibangunkan di atas 5 rukun. Rukun tak ada sebut. Rukun tak ada sebut pun sini. Tapi kita andaikan ada khamsati arkanin. Kita tidak kata khamsati khisalin. Tidak. Khisalin mana perkara? 5 perkara. Kita tak kata begitu. Kenapa? Kalau khisalin, dia jamak kepada khaslah. Khaslah muannas. Khamsati sudah muannas, sama muannas, tak boleh. Kalau yang ini muannas, yang ini mesti muzakkar. Khamsati arkanin, itu boleh. Sebab arkan jamak kepada ruknun. Ruknun muzakkar. Khamsati muannas, jadi berlawan, boleh. Khamsati umurin, boleh. Perkara juga, maknanya perkara juga. Khamsati umurin, khamsati asya'a. Asya' mana perkara juga, 5 perkara, boleh juga. Jadi banyak yang boleh. Boleh semua tu, tidak salah. Tapi kita nak tahu di mana kita nak tahu yang dibuang itu umurin ke, arkanin ke, asya' atau dan lain-lain lagi, kita nak tahu di mana. Ini kita tahu satu kan. Kalau saya pegang satu saja. Saya pegang pada tanwin, pada khamsatin. Buniyal Islam ala khamsatin. Kita masuk ilmu nahwu sikit lah. Ilmu nahwu sikit. Nak tengok bagaimana hadis-hadis ni terpelihara. Hebat hadis-hadis ni. Kenapa dalam bahasa Arab? Untuk jaga kesucian Islam, kemurnian Islam, keasliannya. Baik, saya nampak pada tanwin khamsatin.
Kalau orang baca khamsati, salah. Salah. Tapi kalau khamsati arkanin, betul. Memang kena macam begitu. Kalau kita sebutkan arkanin, kena bagi satu. Khamsati arkanin, khamsati umurin. Tapi kalau kita buang itu, dia mesti kena tanwin. Khamsatin. Tak boleh kata khamsati. Kalau kata khamsati, salah. Kalau kita sebutkan, kena khamsati. Kalau tak sebut, khamsatin. Jadi tanwin itu, apa maknanya tanwin itu? Tanwin itu maknanya baris dua lah. Misalnya tin, tun, tan, itu baris dua. Itu tanwin lah. Tanwin apa? Kalau kita belajar nahwu Arab, ada 12 tanwin. Itu semua kena dalam kepala kita. Setiap kali ada tanwin, kita kena dapat tentukan ini tanwin apa. 12. Alif lam pun macam tu juga. Bila kita berjumpa dengan alif lam, al-Islam, Islam saja kan kita, Islam, al-Islam. Al tu apa makna? Banyak pula pecahannya, ya. Maaf saya. Sedangkan hadis ini semua diriwayat oleh satu orang. Tak apa lah. Ada tim tu. Tak apa lah. Jadi kalau khamsin, sama juga. Dia bagi dua juga. Yang riwayat yang selepas ini kan, bukan khamsatin, tapi khamsin. Tapi dia bagi dua juga. Tak apa. Itu nanti. Jadi ini tanwin ini dipanggil tanwin iwad. Tanwin iwad. Tanwin ganti. Maksudnya iwad itu ganti. Ganti kepada mudhaf ilaih yang mahdzuf. Ganti kepada mudhaf ilaih yang kita sebut umurin, arkanin, asya, itu semua mudhafun ilaih. Ini kaedah bahasa Arab. Mudhafun ilaih itu dibuang. Oleh kerana dibuang itu untuk menunjukkan ada sesuatu yang dibuang, dan yang dibuang ni benda ni, maka dibawakan tanwin. Jadi tanwin ini tanwin iwad. Jadi kalau kata khamsatin, betul. Khamsati arkanin pun betul juga. Tapi dia sengaja tak sebut. Macam kita lah, kadang-kadang kita sebut 5 saja. Kita tak sebut 5 orang ke, 5 biji ke. Berapa kamu beli? 5 saja. Dia tak sebut lah 5 biji ke, 5 batang ke apa. Tak sebut. Sebut 5 saja. Tapi dalam kepala kita, kita maklum kan apa yang dibeli tu. Kalau telur, biji lah. Panggil penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan tu kita faham sendiri kan. Sama juga di sini. Tapi penjodoh bilangan tu tak boleh mudah-mudah kita nak ambil itu, tak boleh. Kena tengok. Kalau khamsatin, penjodoh bilangan dia mesti kena muzakkar. Kalau khamsin, penjodoh bilangan dia mesti kena muannas. Jadi misalnya kalau kita kata dalam riwayat yang kemudian ni khamsin, khamsin, jadi takdirnya bunyal Islam ala khamsi qawaidah. Misalnya, boleh kita takdirkan begitu. Boleh juga kita katakan ala khamsi da'aimah, yang Imam Nawawi sebut wa da'aimihi, da'aim. Boleh juga. Atau bunyal Islam ala khamsi khisalin. Boleh. Begitulah. Makna dia lebih kurang saja. Tapi apa tujuan jadi susah-susah? Nak jagalah, baru terpelihara, baru orang tak boleh ganggu gugat dengan mudah. Dalam Quran ada sebutkan sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Dalam Quran tengok cara dia guna. Memang Quran pun guna kaedah yang sama juga. Jadi kalau kita tahu bahasa Arab, mana-mana pun sama. Allah SWT melepaskan angin itu kepada mereka, angin yang kencang, ribut itu, sab'a layalin, 7 malam. Sab'a layalin. Sab'a bukan sab'ata. Sab'a. Kenapa? Sebab layalin. Layalin itu jamak kepada laylah, muannas. Tengok dia lah. Wa thamaniyata, bukan thamaniyah, thamaniyata ayyamin.
Sebab ayyam itu jamak kepada yaum. Yaum itu muzakkar. Tengok dia, cara dia guna tu standard. Tapi kepada orang yang tidak mahir, dia mungkin tersalah di situ. Daripada situlah ulama-ulama boleh tahu, boleh tahu bahawa ini tak betul, ini adalah rekaan. Begitu ya. Dari segi maknanya lebih kurang sama saja dari segi makna kalau bahasa kita. Tapi dari segi bahasa Arab itu dia ada beza. Satu. Yang keduanya yang muskil tadi, kenapa yang ada beza ni? Kenapa yang ada beza ni? Adakah Ibnu Umar terlupa, tersalah, tersasul, atau yang mana satu? Kalau dua ni yang betul, atau kedua-duanya betul? Yang mana? Bagi saya boleh terima semua, tidak salah. Sebab kalau kata khamsatin pun ada, kalau kata khamsin pun ada. Kira-kiranya dia dengar daripada Rasulullah SAW, kadang-kadang menggunakan khamsatin macam di sini. Yang ini dengan lafaz ini khamsatin, dia ingat begitu. Dua-dua betul, dan telah digunakan oleh Rasulullah SAW kedua-dua. Dia dengar pada semua dua kali atau banyak kali, dan digunakan itu berbeza-beza. Dan digunakan walaupun berbeza tidak salah. Dari segi bahasa tidak salah. Sebab tadi tanwin itu iwad, ganti kepada apa? Kalau ganti kepada benda ni begini, ganti kepada benda ni, sama saja, tidak salah. Itu satu. Yang kedua, tapi ada yang ini saya kurang sesuai lah. Tapi kalau sekadar nak mengandaikan itu boleh. Perawi-perawi ini dia tak dia tak ingat. Perawi ini dia ingat begini, perawi ini dia ingat khamsin, perawi ini ingat khamsatin. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebenarnya salah satu daripada dua itu, di mana-mana pun. Jadi perawi mungkin yang tersalah itu khamsatin, perawi di bawah. Sebab nak sampai kepada Ibnu Umar tu berapa orang perawi? Nak sampai kepada Imam Muslim tu ramai. Jadi tak tahu di peringkat mana yang tersalah. Tapi walaupun dia kata tersalah, tak apa, sebab dia faham riwayat bil makna diharuskan selagi maknanya tidak berubah. Di sini sama saja maknanya. Jadi tak kisah sangat kalau tersalah. Maksudnya mungkin berbeza keharusan bahasa Arab. Tak sama, lebih kurang. Boleh kedua-duanya sama kuat. Tapi kalau nak tengok daripada lebih banyak riwayat khamsin, itu lebih banyak. Jadi kira-kiranya salah satunya merupakan riwayat bil lafzi, satu lagi riwayat bil makna. Dan riwayat, kalau kita andaikan ini yang mula-mula di riwayat bil makna lah kata, makna itu tidak salah. Tidak salah. Kalau salah itu baru tak boleh riwayat bil makna. Kalau tidak salah dan lebih kurang saja maksudnya, itu tak mengapa, dibenarkan. Itu andaian yang kedua. Tapi bagi saya rasa tidak. Ini dia dengar daripada Rasulullah, kadang-kadang guna begini, kadang-kadang guna begini. Dan kedua-dua cara itu sebenarnya tidak salah, boleh. Menunjukkan benda ni boleh guna lah, begini pun boleh, begini pun boleh. Sebabnya Rasulullah SAW sendiri guna begitu. Tapi ada kalanya tak boleh, jangan mana-mana. Inilah benda yang menyebabkan jadi orang tu susah nak mereka ataupun nak meniru, susah. Sebab dia tak tahu di sini boleh ke tidak. Dia buat tahu-tahu orang kritik. Tapi kalau di sini tak, kedua-duanya boleh, memang sama kuat. Tak mungkin pasal perawi yang atas pada rumah tu berbagai-bagai. Di bawah. Ya, memang dia membuatkan dia beza. boleh jadi. Itu boleh jadi. Itulah sebab kita kata riwayat bil lafz, riwayat bil makna, kedua-duanya dibenarkan, boleh. Baiklah, kita pergi seterusnya. Ala an yuwahhadallahu, dalam riwayat yang ke-11 itu, yang riwayat yang kedua lah di bawah tajuk bab ni,
ala an yu'badallahu wa yukfara bima dunahu. Gitu. Dalam riwayat yang ketiga, yakni riwayat yang ke-12 di sini, syahadati alla ilaha illallah, yang pertama, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang pertama tu. Cuba perhati, lafaznya tak sama. Lafaznya tak sama. Yang ke-13, hadis yang ke-13 tu, syahadati alla ilaha illallah. Tak ada wa anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Tu tak ada. Tak ada. Kalau kita tengok dalam riwayat yang ke-14, tapi ini bukan riwayat daripada Ibnu Umar lah, benda yang sama juga disebut, tapi dengan lafaz yang berbeza. Cuba kita perhatikan mana ni. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rasulullah pula. Tadi abduhu wa rasuluh, riwayat yang ke-12. Nampak berbeza-beza tu kan? Jadi perbezaan ini apa makna? Adakah mencacatkan hadis, merubah makna dia, atau bagaimana? Dan kenapa berlaku berbeza-beza itu? Sama seperti tadi juga, sama seperti tadi juga. Kebanyakan ulama mengatakan sebahagian hadis itu ada yang diriwayatkan bil lafz. Bil lafz tu mana betul-betul yang Nabi gunakan dengan lafaz itu, dia guna yang itulah. Ada yang tidak, cuma berdasarkan mafhumnya, berdasarkan mafhum daripada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Itu dipanggil riwayat bil makna. Ini kena faham. Bila kita belajar hadis, kena faham riwayat bil lafzi itu apa, riwayat bil makna itu apa. Dia ada dua makna. Riwayat bil lafzi mana betul-betul lafaz yang dikemukakan itu adalah lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat bil makna bukan betul-betul lafaz, tetapi mafhum daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena fahamlah, kalau ulama kata ini adalah riwayat bil makna, apa maksudnya? Kalau dia kata ini riwayat bil lafz, apa maksudnya? Kadang-kadang sukar kita nak pastikan yang mana yang merupakan riwayat bil lafzi dan yang mana yang merupakan riwayat bil makna. Sukar. Dia kena ahli-ahli betul-betul lah. Orang-orang yang banyak melihat hadis ini, banyak-banyak dia letak depan semuanya, tengok mana lebih sesuai dan dinilainya lah. Dan kadang-kadang dalam masalah ni, antara seorang ulama dengan ulama yang lain berbeza pula pendapatnya, berbeza pula masing-masing lah, mengikut cita rasa dia dan kepakaran dia, kemahiran dia. Dia kadang-kadang dapat menentukan yang ini riwayat bil lafz, yang lain-lain itu adalah riwayat bil makna. Baiklah, kita tengok ala alla yuwahhadallah. Yang pertama, kalau kita nak terjemah harfiah dia, pertama bahawa ditauhidkan Allah, gitulah. Tapi kita tak terjemah begitu kan? Saya tak terjemah begitu. Saya kata pertama tauhid. Tauhid. Padahal dia sebut yuwahhadallah, ditauhidkan Allah. Setengah orang dia kata lari itu terjemahan itu. Kenapa tidak terjemah mengikut harfiah? Kadang-kadang terjemahan harfiah ni menjemukan. Kita bahasa percakapan kita tidak begitu. Jadi kita ambil maksud dia. Maksud tauhid itu mengesahkan Allah. Itu tauhid, mengesahkan Allah. Ini saya rasa saya kena bincanglah dari sudut bahasa dia. Dari sudut bahasa, sebab Rasulullah SAW dia guna bahasa, bahasa dia cukup ketat, kemas. Kadang-kadang kepada orang yang tak tahu, dia ialah dia baca terjemahan saja, terima je lah. Tetapi apa hakikatnya? Apa hakikatnya? Ini kena orang yang mahir bahasa.
Kena orang yang belajar, kita kata secara formal. Secara formal, kaedah-kaedah ni, baru dia dapat puas hati. Orang Kelantan kata jelira. Kalau tidak, tak jelira. Jelira. Kalau tidak, tak jelira. Mana kalau kita kata kuih apa yang manis, manis di luar saja, dalam dia tak manis, tak sampai ke dalam. Ni kalau manis sama, luar dalam sama. Itulah jelira. Jelira. Begini, cuba kita perhatikan. Ini kalau dalam syarah Arab dia akan bahas. Tapi kita nak bahas untuk bahasa kita, untuk apa? Saya nak sebut ini bukan untuk faedah apa-apa, tak ada. Tapi nak cerita betapa kemasnya tempat rujukan kita ni. Kalau hadis tu dia sahih, dia tak lari, tak bercanggah dengan kaedah bahasa Arab. Tengok dari sudut mana tepat. Itu lebihnya. Kalau kita tengok hadis-hadis maudhu', banyak lemah dia. Dari sudut bahasa saja pun sudah kita dapat buat keputusan. Jadi kalau kita perhatikan, ala khamsatin ala an yuwahhadallah. Ialah sebab biasanya orang-orang yang ikut kuliah kita ni macam-macam latar belakangnya. Jadi saya rasa elok juga kalau saya sebut. Mungkin kepada setengah-setengah tu dia rasa tak ada guna lah, tak faham lah, tak jijak Kelantan kata. Tak jijak, kalau sebut pun tak jijak. Jadi kalau, tapi kepada yang belajar tu, bila sebut ini, dia jijak, dia faham dengan baik, baru dia suka, seronok, baru seronok. Kalau tidak, tak seronok. Kenapa? Berbeza. Cuba perhati, iqamis salah, ita'iz zakah, siyami Ramadan, al-haji, ini semua lafaz masdar. Cuba perhati, lafaz masdar. Kepada yang belajar bahasa Arab tu, saya pun tidak rasanya, tak perlulah nak urut apa itu pula masdarnya pula, panjang ceritanya, masdar. Sedangkan ma'tuf alaihnya, ini semua waw, wa iqamis, wa ita, waw. Ini haraf ataf. Maknanya selepas waw itu dipanggil ma'tuf. Setiap satunya ma'tuf. Mana ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya an yuwahhadallah. An yuwahhadallah itu bukan masdar. Kalau mengikut kaedah zahirnya tak boleh. Tak boleh. Dia mesti kena sama. Jadi adakah sudut kesamaan di sini? Ada. Sebab itu dia buat begitu. Tengok. Jadi Nabi SAW cakap kukuh, kemas dari sudut bahasanya. Sebab itu saya kata tadi, salah satu rahsia je bahasa Arab ni jadi kemas, kukuh macam ni, supaya tidak ditiru, tidak mudah direka, tidak mudah orang mendakwa ini hadis dan sebagainya. Sebab orang dapat kesan dengan mudah saja. Inilah senjata kepada alim ulama untuk mengesan ini benda ni tidak betul, ini betul. Inilah salah satu alat yang mereka gunakan. Kaedah ni bukan kaedah hadis saja, bahawa hadis ini munqati' ke, putus ke, hadis ini mursal ke, hadis ini, bukan itu saja, banyak kaedah. Sebab itu tak boleh lepas. Tak boleh lepas. Kalau orang nak seluduk barang, banyak sangat ni lapisan ni, yang memerksanya, tak lepas. Dengan alat yang cukup, tak akan lepas. Jangan berasa sedap hati, nak buat sesuatu terhadap agama, tak boleh. Sebab apa? Ramai pakar-pakar. Inilah keistimewaan Islam sebenarnya. Baik, cuba kita perhati. Ala an yuwahhadallah. Yuwahhada itu fi'il mudhari', bina majhul. Bina majhul, bukan bina ma'ruf. Itulah sebenarnya yang menjadi ma'tuf alaih kepada semua yang selepas itu. Waw semua tu dikaitkan dengan itu. Sedangkan ia bukan masdar.
Yang lain semuanya masdar. Kenapa begitu? Adakah ini salah atau betul? Kalau betul bagaimana? Jawabnya satu saja. Sebelum yuwahada tu ada an. An itu an apa? An ni banyak pula. An tu banyak pula. An apa? Ini an masdariyah. Inilah yang dinamakan an masdariyah. Dengan sebab ada an itu, yuwahada itu boleh ditakwil, boleh dihancurkan menjadikannya masdar. Dia ni tidak masdar, tapi boleh kita jadikannya masdar. Bila dia jadi masdar, samalah seperti yang lain. Patut pun yang lain boleh ataf kepadanya, dan ia boleh menjadi ma'tuf alaih. Dan sebab itu saya terjemah tauhid. Seperti. Jadi maksudnya ala khamsatin. Yang pertama ala tauhid atau ala tauhidillah. Itu makna yuwahhadallah. Ala tauhidillah ataupun ala tauhid. Kalau kata ala tauhid, tauhid apa? Tauhidkan siapa? Allah juga. Kita tahu di mana? Alif lam. Alif lam sebiji itu memberi makna ada sesuatu yang dibuat. Yang kita esakan apa? Tak ada lain, Allah. Jadi tauhid itu tauhidkan Allah lah. Tengok berapa banyak kaedah di situ. Inilah yang menghalang daripada orang buat sewenang-wenang terhadap agama. Bukan senang. Jadi wa iqamis solat, ataf kepada ad-yuwahada boleh. Dan ini, ayat ini tidak salah. Sebab apa? Sebab an itu an masdariyah. Bila an masdariyah, dia boleh hancurkan yuwahada tu yang dalam bentuk kata kerja tu, fi'il itu jadi masdar. Sebab an tu masdariyah, dia ada kuasa itu. Bila dia jadi masdar, jadi kita kata ala tauhidillah atau ala tauhid. Sebab itu saya terjemah pertama tauhid. Saya tak kata ditauhidkan Allah, diesakan Allah. Maklum dah lah tauhid itu maknanya begitu. Tengok tauhid itu kan masdar. Tengok jadi ialah kepada yang tidak belajar itu, dia tak rasa. Itulah yang saya kata dia tak jijak tu. Tapi kepada yang belajar, nampak. Tengok cara ikatan dia tu, memang hebat. Memang hebat. Kalau kita tengok dari sudut tu saja pun nampak dah bagaimana agama ni dikatakan terpelihara sampai ke akhir zaman. Dan terpelihara agama dengan terpeliharanya Al-Quran itu dan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah nak terpelihara macam mana? Itulah. Sebab itu ialah kita ni nak belajar untuk nak amal umumnya, nak amal. Tapi untuk menjaga ketulinan hadis itu, dia tidak memadai sebenarnya. Dengan kelas umum begini tak memadai. Dia kena daripada bawah lah. Daripada bawah lah, cukup kukuh, kemas semua kaedah-kaedahnya, baru puas hati. Jadi tujuan saya sebut benda ni bukan apa kepada yang umum lah, yang tak ada latar belakang pengajian Arab apa ni semua, supaya kita sama-sama berasa bahawa pengajian agama ni bukan main-main, bukan mudah-mudah. Sebab itu bukan sepatutnya seseorang tu tidak boleh bercakap semena-mena kalau dia tak ada ilmu sebenarnya. Jadi ya. Dengan sebab itu kita kena fikirlah macam mana. Sekurang-kurangnya anak kita ke, anak saudara kita, kena fikir biar ada sumbangan kita dalam agama. Jadi peranan dia tu bukan main. Pengajian dia tu susah. Tengok tadilah, itu saya sebut sikit saja tu. Sedangkan banyak lagi yang dia kena pelajari. Kalau boleh, kalau bahagian lain, perubatan misal kata sampai 5-6 tahun baru dapat degreenya. Yang ini pun sama juga. Bukan senang sebenarnya. Nak jadi pakar, nak jadi, dapat merasai sesuatu dan dapat buat keputusan, bukan senang. Jadi tak dapat, tidak, kita kena fikir ke arah tu. Kita dah sendiri dah tak dapat, tak apalah.
kita buat benda lain, kita buat benda lain. Tapi kena adalah di kalangan anak-anak ni yang memang pandai benda-benda begini, barulah ada sumbangan yang kita kepada agama secara langsung. Kalau tidak secara langsung lah jadi. Tidak secara langsung. Ialah bagi nafkah kepada anak-anak tu pun kewajipan juga, agama juga. Tapi tidak kerja agama secara langsung, itu orang kafir pun buat kan, belanja anak-anak apa semua tu. Tapi yang kerja agama secara langsung sebenarnya pada benda-benda yang macam ni, benda-benda macam ni. Dan benda ni bukan senang. Saya tahu, saya mengajar, saya belajar dulu, ada pengalaman. Kepada setengah, ialah kepada yang kita kata otak kamera tu lain lah kan. Semua kali pun memang dia lekat Tapi kadang-kadang yang saya mengajar 10 kali kita cerita, kemudian kita tanya dia tak ingat kan. Nak menunjukkan benda ni payah juga, terkeliru, celaru lagi. Itulah benda ni payah sebenarnya. Nak hafal Quran saja tu ingat senang. Daripada awal sampai akhir hafal Quran, ingat dalam kepala, bukan senang. Itu satu baru. Pada yang lain-lain lagi, banyak lagi. Mestilah kena bagi betul-betul sepenuh masa kepada dia, peluang kepada dia, baru dia jadi seorang yang hebat. Kalau tidak, tak boleh. Kadang-kadang saya berasa sedih juga apabila tengok orang-orang yang mengaji agama tu, sebab sistem yang mungkin tak berapa kena, tak kemas, dia jadi, dia dapat pun tak kemas juga. Bingung tu satu. Yang keduanya, orang pun tak yakin apa kelebihan dia daripada kita. Kadang-kadang orang yang tidak belajar agama pun dia hebat juga menulis. Orang yang belajar agama ni tak pandai pun menulis. Itu benda. Jadi di mana perbezaan orang belajar agama dengan tidak belajar agama ni secara formal, di mana beza? Kadang-kadang orang terkeliru, lalu dia berasa orang belajar agama ni tak ada apa pun kelebihan dia, cuma dia boleh bahasa Arab sikit-sikit begitu saja. Dia rasa begitu. Itu silap tu sebenarnya, satu kesilapan. Tapi tak boleh kita kata juga dekat dia, sebab apa yang dia lihat begitu. Kadang-kadang yang belajar agama ni ketinggalan lagi nak banding dengan dia. Padahal dia baca agama ni melalui bahasa Inggeris saja, bahasa Melayu tu je. Tapi dia pendapat dia kadang-kadang ke depan. Yang belajar agama ni sendiri tak tahu apa. Ini saya rugi sebenarnya. Kalau kena, memanglah bagus, lebih daripada yang lain. Tak mungkin pada zaman dulu orang yang belajar agama ni cuma orang yang second class je. Orang yang pandai-pandai semua dah pergi belajar. Ya, itu antara sebabnya. Itu antara sebabnya. Betul. Orang yang pandai-pandai semua buat engineering. Betul. Itu antara sebabnya. Ya. Agama kita mundur begini tak. Betul. Tapi sekarang ni sudah ada kesedaran lain. Tidak seperti dulu. Ada kesedarannya. Satu, antara faktornya susah. Susah. Jadi banyak faktor lah. Jadi rasanya sudah sampai masanya kita, masyarakat Islam ni berubah lah. Semua berubah. Bahawa semua ni penting di tempat masing-masing sebenarnya, dan perlu kepada orang-orang yang cerdik, terutama benda-benda yang payah macam ni kan. Tak apalah. Wa iqamis salah. Jadi ada nota 57. An yuwahhadallah berarti mengesahkan atau mentauhidkan Allah. Ia bersesuaian dengan hadis ke-13 nanti. Di dalamnya tersebut syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Sebenarnya yang itulah hadis yang ke-12 itu, itulah sebenarnya yang asal. Bagi saya lah, saya rasa riwayat bil lafzinya yang itu. Adapun yang ini yang kita sedang baca ni bukan riwayat bil lafzi, tapi ini adalah riwayat bil makna. Riwayat bil makna. Ataupun kalau tidak begitu, kedua-duanya telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya sama saja. Maksudnya sama saja. Kalau kita renung, kalau kita perhatikan, maksudnya sama saja.
iaitu mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah ini sebenarnya, kalau semata-mata mentauhidkan Allah begitu, kalau yang sudah Islam ialah. Tapi kalau yang tidak Islam, dia nak masuk Islam, dia kena bersyahadah. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, ataupun wa anna Muhammadar rasuluh. Dia kena kata begitu. Itulah sebenarnya rukun Islam. Rukun Islam kan yang pertama syahadah, dan yang kedua ketiga seterusnya seperti yang tersebut dalam hadis ini. Hadis ini menyatakan rukun Islam. Tak ada pula dalam rukun Islam itu mentauhidkan Allah, tapi makna bersaksi bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Itu maksud tauhid dah lah tu. Jadi mafhum dia sama, maksud dia sama. Tauhidkan Allah apa maknanya? Satu, Allah yang layak disembah, yang layak dipuja, ialah Allah sahaja, tak ada Tuhan yang lain. Itu satu, tauhid. Yang kedua, dengan arti walaupun kalau kita tengok sifat-sifat dia tu macam sama lah, yang lain pun ada juga begitu, tapi hakikatnya tidak sama. Yang dia tu satu saja ada pada dia, tak ada yang lain. Misalnya melihat, kita pun melihat juga. Banyak lagi makhluk lain yang hina lagi daripada kita pun melihat juga, tapi melihat tu macam mana? Jadi tauhid tu tauhid pada zatnya, sifatnya, af'alnya. Maksudnya tidak ada yang macam tu. Tidak ada yang macam tu. Jadi kalau kata melihat macam dia tu tak ada. Hidup, kita pun hidup. Kan sifat Allah juga hidup, Al-Hayyul Qayyum. Hidup macam dia tak ada. Yang lain ini hidup, dia ada hujungnya, ada permulaannya. Macam dia tak ada. Hidup juga. Begitu juga berkuasa, berkehendak dan lain-lain. Segala sifat Allah tak ada yang seumpamanya. Jadi dia tunggal, sendirian dalam segala kesempurnaan. Apapun, sifat yang macam mana pun, tak ada tandingan dia, tak ada bandingan dia, tak ada yang serupanya. Itulah maksud tauhid. Itulah maksud tauhid, dan itulah maksud laisa kamitslihi syai'. Walaupun kata hidup, kita pun hidup, tapi laisa kamitslihi syai', tidak ada yang suatu pun yang menyerupainya, tak ada. Jadi ini maksud tauhid itu. Jadi kita kena percaya yang macam tu sifatnya tidak ada pada yang lain kecuali Allah. Dan itulah maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, wasyaf'i wal watri, dalam Quran, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap tu makhluk dia lah. Ada lawan, ada yang serupa, ada yang bandingan, boleh dibanding siang malam, siang malam, syurga neraka dan sebagainya, baik buruk, semua ada lawan. Tinggi rendah, lelaki perempuan, semua ada pasangan, ada regunya, ada yang serupanya, ada yang sebanding. Allah Al-Watri, yang ganjil, tak ada serupa dengan dia, tak ada. Dia tidak ada pasangan. Nak kata nak menyempurnakan hidup dia, kalau lelaki perlu kepada perempuan, perempuan perlu kepada lelaki. Dia tak ada. Kesempurnaan dia tu sempurna dengan sendirinya, tanpa perlu kepada yang lain. Itulah yang dikatakan Al-Watri, demi yang ganjil. Ganjil betul. Yang lain semua ada tandingan, ada bandingan, tapi dia tidak. Itu maksud tauhid. Esa tu esa dalam segala-galanya, dalam segala-galanya. Kena percaya begitu. Tak ada perlu berkongsi untuk di dunia ni perlu melalui orang ni atau berhala ni, untuk dapat benda ni melalui berhala ni, seperti orang kafir kan? Tak ada. Semuanya dia. Yang baik, yang buruk daripada dia semua. Bukan seperti orang kafir kata yang buruk daripada Tuhan jahat, yang baik daripada Tuhan baik. Bukan begitu. Semuanya daripada dia. Nak menghilangkannya,
Yang sedih kita, yang susah kita, dia juga. Kita minta dengan dia juga. Dan dia buat baik, buruk, susah, senang, kaya, miskin, apa semua ni bukan tidak baik. Baik untuk kita sebenarnya. Cuma sekali kita tengok bila kita sendiri yang menanggung tu, kita rasa tak suka lah. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, dia tetap baik. Kita tak boleh kata api itu oleh kerana pernah membakar tangan kita, jadi api itu tak baik, tak perlu ada. Tak boleh kata begitu. Silap itu. Kita kena tengok keseluruhannya. Kalau tak ada api, nak makan gulai macam mana? Nak makan nasi macam mana? Kita bukan itik, boleh makan padi saja. Jadi kita kena masak. Tengok benda yang bahaya tadi, di sebalik tak baiknya, berapa banyak yang baik. Jadi Allah buat yang tak baik tu pada pandangan kita tak baik secara mutlak. Hakikatnya bukan tak baik secara mutlak. Tak baik tu kalau salah guna. Pada hakikatnya baik juga. Pada hakikatnya baik juga. Kena faham begitu, barulah tak keliru. Kalau tidak, kita duduk muskil. Kenapa Allah buat macam ni? Ini dunia, kena sedap begitu. Susah, senang, hidup mati. Kalau tak mati nak masuk syurga macam mana? Kena matilah. Itu keperluan dalam hidup dunia. Kena lapar, baru kena ada usaha. Dia nak suruh usaha lah. Kena sakit, baru ada yang pergi cari ubat, baru ada gunanya doktor. Kalau tidak, kalau semua sihat, untuk apa doktor? Untuk apa ubat? Tak adalah hikmat kejadian dunia. Ada kaya yang miskin macam-macam lagi. Kalau nak senang syurga, itulah baru tak ada semua. Tak ada tua, muda sepanjang masa. Tak ada mati, hidup sepanjang masa. Tak ada tak suka, suka sepanjang masa. Dia buat ada tempat macam tu. Bukan dia tak boleh buat. Kalau dia nak buat macam tu di dunia pun boleh, tapi dia tak mau buat begitu. Dia nak buat begini, seperti yang kita tengok sekarang, yang kita alami. Itulah kerja Allah SWT yang Maha Esa. Jadi tak perlu kepada banyak Tuhan. Di sebalik kepelbagaian yang kita tengok ni, semuanya datang daripada satu Tuhan sahaja, iaitu Allah. Itulah maksud tauhid, mengesahkan Allah. Kedua, mendirikan sembahyang. Ini rukun yang kedua. Kalau kita perhatikan, rukun Islam tu kan jadi rukun Islam, kita terima sebagai rukun Islam. Mana asasnya? Inilah tengok berapa banyak. Di awal kitab Muslim ni berapa banyak dia bawa hadis. Bukan daripada orang yang sama, orang yang lain-lain. Benda sama, penekanan situ. Itulah sebabnya patut ia menjadi rukun Islam. Patutlah jadi rukun Islam pun. Inilah sebabnya kita kena tahu apa sebab dia jadi rukun Islam. Kenapa ini? Cuba tengok dalam hadis, banyak mana. Inilah yang ditekankan. Mungkin sekali lalu kita tengok, seimbas lalu nampak macam gitu saja. Besar tu. Bukan main-main. Bukan main-main. Kalau sembahyang ni, bolehkah kita satu orang lah, satu orang lah yang nak ajak orang seluruh dunia ni buat macam ni, buat macam ni, nak berhubungan dengan Allah? Senang? Boleh? Lemah. Bejak macam mana pun dia bejak, boleh reka itu, reka ini, boleh buat itu saja. Benda macam ni nak suruh orang ikut dengan patuh, dengan hati rasa lega, tenang, bila buat dapat? Tak dapat. Inilah orang panggil agama. Agama bukan penemuan ni, bukan boleh dapat dengan penemuan, dengan kajian. Kita tengok, cuba tengok sembahyang. Ada nota di situ ringkas. Sembahyang ialah ibadat badaniyah, ibadat yang berkait dengan tubuh badan kita. Ia boleh dilakukan sesiapa sahaja, sama ada miskin atau kaya. Itu yang pertama. Kita ada kena mengena dengan miskin atau kaya, siapa saja pun kena buat. Sebab ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor satu sekali, sembahyang itu apa? Kadang-kadang orang tak pernah, dia malas sembahyang. Bagi saya penawarnya ini. Penawarnya dia kena faham sembahyang itu apa.
Kamu sedar ke sembahyang tu apa? Dia tak sedar itu sebenarnya. Kita tanya dia. Kalau orang bagi kepada kamu, kita bagilah kepada dia, kita bagi RM100. Kita nak tengok dia senyap ke atau dia kata. Biasanya manusia ni kan, dia akan terima kasih lah. Kalau yang miskin, yang susah sangat, yang perlu sangat tu lagi lah, nampaknya, sungguhnya kalau boleh dia kucuk tangan, dia dekat kita, dia kata kita baik, bagus. Tengok dia puji dah kita. Dia puji. Kenapa? Kerana kita bagi RM100 saja ke dia, membongkok-bongkok dia di hadapan kita. Kenapa? Terima kasih. Ucap terima kasih. Sembahyang itu terima kasih kepada Allah lah. Dia tak faham lagi tu. Yang Allah bagi bukan RM100 kepada kita. Cuba kita pegang hidung ni, tutup mulut sekejap, tak nyawa. Macam mana? Selama mana nak boleh bertahan? Kalau tak ada udara ni, tengok orang yang pergi ke lain kena bawa oksigen, pakai oksigen, susahnya pikul belakang. Kita senang di sini, tak ada terasa apa-apa benda pun. Cuma tengok orang yang lelah, yang mengah, asma tu, tak boleh nak bernafas. Bila pergi ke hospital tu, ataupun isap itu, bila pergi ke hospital, masuk oksigen tu, lega. Tanya dia, berapa harga nyawa, nafas. Orang macam tu, kalau dia kata, kalau kamu boleh bernafas, kamu sembah aku. Sembah tu, kalau orang kafir tu. Kalau kita dapat bagi, dia lega bernafas. Jadi dengan udaranya, dengan segala-galanya rezeki yang Allah SWT bagi, tak mahu terima kasih kepada dia. Terima kasih kepada manusia ialah kita kata terima kasih kepada Allah. Kalau dengan ucapan alhamdulillah. Kalau dengan perbuatan, adakah orang yang buat bagi RM100 kepada kita, kita pun ambil tukul katak kepala dia? Ada macam tu? Takkan macam tu. Kalau nak ada pun kita nak tolong dia, nak buat apa yang perlu kita buat untuk dia. Itu kan. Jadi Allah SWT dengan perbuatan apa kita nak? Kita nak buat macam mana? Nak syukur kepada dia, nak menyatakan terima kasih kita tu macam mana? Boleh rekod sendiri ke? Tak boleh. Kita tak dapat tahu semua ini kecuali dengan agama cerita kepada kita. Ini caranya. Kalau tidak, akan jadi macam-macam lah cara bersyukur tu. Tak tengok kau agama sebanyak mana yang ada dalam dunia, macam-macam kan cara dia nak menyatakan terima kasih kepada Allah. Saya pernah tengok semasa saya di India dulu, saya duduk di negeri yang banyak agama, macam-macam agama. Cara dia bersyukur kepada Tuhan, salah satunya, contoh yang saya nak sebut, dia berdiri daripada rumah dia, pintu rumah dia, dia pun terletak, merebahkan diri dia, terletak, dia hulur tangan. Jadi ujung tangan dia di mana? Dia akan bangun pula, pergi tempat ujung tangan dia, dia rebah gitu pula sampai naik atas, dipanggil mandir, rumah ibadat dia tu, sampai depan berhala dia tu begitu. Cuba bayangkan, tengah-tengah jalan tu apa yang tak ada? Tai lembu, tai kuda, macam-macam ada lah. Tapi begitu cara dia buat. Kononnya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita ni orang Hindu, kita buat macam tu jugalah kita. Tapi kerana kita Islam, sopan cara tu. Tak ada benda-benda yang mengarut macam tu, kotor macam tu, menyeksakan diri macam tu. Tak ada. Yang ada dalam bentuk sopan. Sopan macam mana? Tengok rokok, sujud, tenang dengan tumak nina. Semua itu gambaran malaikat. Makhluk di alam lain ada buat begitu. Ada malaikat yang berdiri saja menghadap Tuhan. Ada malaikat yang rukuk saja. Ada malaikat yang sujud saja. Semuanya nak menyatakan kebesaran Allah SWT. Jadi kita tiru yang itu. Kita ambil semua perbuatan mereka dalam menyatakan syukur kita kepada Allah SWT itu dalam keadaan yang sopan. Tak ada perbuatan kita tu menyerupai binatang. Sebab kita manusia, tak sesuai.
Cuba tengok, sebab itu Nabi SAW melarang kita bersembahyang sujud itu cepat sangat, macam burung mematuk. Tengok, dia larang. Jangan seperti syaitan cekak pinggang macam ni. Itu syaitan, itu orang sombong. Apa kita nak berlagak dengan siapa? Kita nak menghadap Allah kan? Takkan nak cekak pinggang macam nak berlawan. Tak sesuai. Cuba tengok, semuanya diajar kepada kita dalam keadaan paling sopan, paling beradab, paling suci. Suci zahir, disuruh kita supaya suci zahir dan suci batin, ikhlas kepadanya. Cuba perhati, mana yang paling baik dalam dunia? 5 kali sehari sekurang-kurangnya sembahyang, ingat kepada Allah. Sebab nikmat Allah SWT begitu banyak. Kalau nak kira 5 kali sehari itu lebih lagi pun patut. Lebih lagi pun patut. Itu pun bukan saja, nanti dia akan bagi pula ganjarannya, hadiahnya, pahalanya berupa syurga. Kalau nak kira, tak mungkin dengan sembahyang 5 waktu tu saja dapat syurga. Syurga ni mahal. Seseorang tu nak dapat sebuah kereta, sebuah rumah, sepanjang hayat dia kerja, pergi pagi balik malam, dia buat. Kita nak dapat syurga macam tu, cuba kita fikir, semua ni Allah SWT bagi kepada kita. Allah SWT bagi kepada kita, mudah saja, mudah saja. Dan kita pun merasa puas hati, kita dapat bersyukur. Kalau nak kira bersyukur kepada dia, tak madai lagi. Apalagi kalau Kristian, seminggu sekali pergi, seminggu sekali pergi gerejanya. Jadi yang Tuhan kurniakan kepada kita tu sepanjang mana? Banyak sangat. Jadi patutlah seminggu sekali. Seminggu sekali tu pun ada juga yang tak pergi, kosong gereja. Ini cara dia berbeza. Kalau Islam dia nampak sangat dekat dengan Allah, Tuhan yang berikan segala-galanya kepada dia. Nampak sangat. Dan ini berkait dengan badan. Kalau kaya miskin sama saja, boleh buat semua. Sebab semuanya perlu berterima kasih kepada Allah SWT. Semua mendapat yang paling baik untuk kehidupan di dunia. Adapun yang lebih-lebih itu sebenarnya tak perlu. Penilaian manusia yang bodoh saja yang kata ini mahal. Misalnya permata sebiji ada sampai berjuta kan. Kalau orang miskin tak ada, dia lapar ke dengan sebab tak ada tu? Dia sesak nafas ke? Tidak kan? Perkara asas tu dapat semua. Cuma ini kebesaran, kelebihan sesama manusia, sama-sama dia yang bodoh. Siapa yang kata ada nilai benda ni? Kita juga yang kata. Kita beri nilai. Kalau tak kira tak ada beza je duit dengan kertas biasa. Kita yang beri nilai. Kalau tak ada duit, manusia tak boleh makan ke? Boleh. Orang zaman dulu tak ada duit, makan. Sama juga hirup udara yang lebih segar lagi daripada kita. Kalau nak kira asas itu sama. Semuanya perlu syukur. Yang kecil-kecil itu, yang coklat, dapat makan coklat, yang ini itu sebenarnya bukan perlu pun. Kita saja yang rasa perlu. Dapat kemewahan ini, makin cepat lagi mati kita, sakit kita. Ada yang tu. Yang sebenar-benar diperlukan sebenarnya tidak. Benda lain, benda tu semua dapat sama. Berapa ramai kita tengok orang-orang yang miskin tu, dia sihat. Sihat itulah nikmat yang paling besar. Kita kalau kaya pun dah manis tak boleh makan, apa ni, garam pun tak boleh makan, tak boleh masak, semua tak boleh dapat apa. Apa maknanya? Baru nampak semua ni perlu berterima kasih kepada Allah. Nak berterima kasih macam mana? Sembahyanglah. Diajarkan kepada kita. Benda ni bukan boleh kita dapat dengan sendiri, dengan kajian ke, penemuan ke apa, tak dapat. Itulah rukun Islam, benda yang paling besar sekali, sembahyang. Kemudian kalau kita tengok sembahyang ni, nampak rekasnya, tapi kalau nak bincang ini, sembahyang saja ni pun tak habis. Sembahyang tu ada sembahyang berjemaah, ada masjid, ada, semua ada dalam Quran, ada dalam hadis. Caranya macam mana? Bolehkah imam dua atau seorang saja depan? Kemudian nak ikut macam mana? Semua ada. Semua ada, lengkap. Jadi semua ni diajarkan kepada kita bukan sahaja untuk
menjalinkan hubungan dengan Allah, tapi hubungan sesama manusia. Itulah yang dikatakan jemaah. Jemaah pula ada dalam satu kawasan masjid. Tempat itu suci, kita jaga daripada diri kita, daripada benda-benda maksiat. Kita tak lakukan di situ. Apa naknya? Kemudian dia kata pula, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan kepadaku sebagai masjid. Masjid dia sudah ajar, masjid ni tak boleh kita bercakap, tak tutup pasal. Masjid ni tempat ibadat, tempat ingat kepada Allah, bersembahyang misalnya, dan lain-lain lagi. Tiba-tiba dia kata bumi ni semua masjid. Apa dia naknya? Dia naknya kalau boleh ni bumi ni jadi masjid semua. Tapi tentu susah kan kalau kita nak buat bumi ni semua sebagai masjid. Tapi mana dalam keadaan terpelihara, terjaga, dan ada disiplin, ada ketua, ada sistem, ada peraturan, apa yang diikut, semua ada. Semua ada. Jadi ini semua pengajaran secara tidak langsung kepada umat Islam, hidup bermasyarakat, hidup bernegara. Negara lah kalau macam tu. Dan kalau masjid takkan nak bina tempat minum arak misalnya. Kalau masjid takkanlah kita nak berjudi dalam masjid. Kalau masjid takkanlah kita nak buat benda-benda yang tak sesuai dengannya. Begitu juga kalau bumi ni jadi masjid, mana akan terpelihara, akan terjaga. Kita tak akan menipu orang dalam masjid, tak akan. Jadi di luar pun begitu jugalah. Kita berada dalam satu masyarakat, satu keluarga, saling melengkapkan. Lebihnya sembahyang jamaah daripada sembahyang biasa. Kenapa? Kerana ada ketikanya kita lalai, leka, orang lain tidak leka, dia dapat menampung kekurangan itu. Ketika dia leka, kita tidak leka, kita dapat menampung kekurangannya. Masing-masing melengkapkan satu sama lain. Ikut seorang imam, imam itu ikut Allah. Kita nak tegur pun ada caranya. Bukan kata tuan imam 3 kali dah tu sujud itu, tak boleh macam tu. Subhanallah, ada caranya yang diajar. Begitu juga kita dalam masyarakat dengan pemimpin. Bukan tak boleh tegur, tapi tegurlah dengan beradab, dengan sopan. Sebab semua kita nak menuju kepada Allah semuanya, bukan nak berkelahi, nak menuju kepada Allah. Jadi tegurlah dengan baik. Dia pun kena turutlah. Jangan orang tegur pun tak baiki juga, tak berubah-ubah juga. Cuba tengok, ini semua pengajaran untuk kita hidup di sebalik sembahyang tu saja. Selain bersyukur, berapa banyak lagi hikmatnya. Sebab itu patut, layak ia jadi rukun Islam. Nampak hebat Islam. Sebut 5 saja, tapi di sebalik tu apa ada. Kemudian yang ketiganya, memberi zakat. Ialah ibadat maliyah. Ini ibadat yang berkait dengan harta semata-mata. Ia langsung tidak berkait dengan tubuh badan. Itulah alasan mazhab Syafi'i yang mewajibkan zakat ke atas kanak-kanak yang belum baligh. Alasannya ialah ia merupakan hak golongan tertentu dalam harta orang-orang kaya. Tidak kira sama ada ia seorang yang sudah baligh atau belum. Walaupun ada lagi khilaf di situ, tapi mengikut Syafi'inya begitulah. Ini hak harta. Kalau kanak-kanak tu dia kaya, dia kena bayar zakat juga. Jadi ini tidak berkait dengan baligh macam sembahyang apa semua tu, tidak begitu. Ini berkait dengan harta. Bila dia kaya, dia ada hak orang lain pada hartanya itu. Dalam hadis akan datang kita akan bertemu di mana Nabi SAW sebut, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Hakikatnya zakat itu diambil daripada orang-orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang susah di kalangan mereka. Itulah hakikatnya. Dan zakat itu juga dalam Quran disebutkan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu dapat menyucikan harta benda kita. Harta benda ni kita tak nampak, dia boleh jadi kotor. Dia boleh jadi kotor sampai satu peringkat. Kalau kita tak bersihkan, dia jadi kotor. Kita makan yang kotor lah. Pasal apa? Sebab sebenarnya bahagian itu, sejumlah yang tertentu adalah sebenarnya hak orang lain, sudah jadi hak orang lain.
Jadi kita kena kembalikan, berikan kepada yang berhak. Itulah hakikatnya. Dan barulah dalam masyarakat ini tidak ada orang yang susah. Barulah tidak ada pencurian, perompakan dan sebagainya. Sebab apa? Semua senang. Barulah orang-orang yang jahat-jahat tu dia terfikir, aku ni susah tengok orang kaya. Dia tak ada dendam, tidak ada dengki nak berkhianat terhadap orang kaya. Sebab apa? Dia tahu orang kaya ni tengok, aku ketika susah, kalau nak kira lapar kebuluran, aku dapat makan kerana zakat. Zakat itu simpati orang kaya. Dia ingat kepada kita. Ini semua nak tanda benda ni lah. Tapi kadang-kadang orang tak terasa kan? Tak terasa. Sebab apa? Sebab sistem ini mungkin tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau dijalankan dengan baik, ini kemuncak keistimewaan umat Islam dari segi keuangan dan perekonomian. Sebagai contoh lah, ini contoh saya selalu sebut dah sebelum ini. Dalam Quran ada sebutkan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, dan ada sebut wabnis sabil. Ibnis sabil itu siapa? Dan adakah kita sediakan zakat untuk mereka? Saya rasa kurang diberikan perhatian sedikit. Sebab dikira Ibn Sabil ini musafir, orang yang berjalan pergi sana kemari, dia tentu dia ada duit. Kalau tidak, dia nak beli tiket macam mana? Kita fikir begitu saja. Padahalnya maksudnya lebih daripada itu. Bayangkan kalau di satu tempat, misalnya di sini, dibangunkan satu bangunan untuk Ibn Sabil. Orang Islam tidak perlu dah menumpang yang susah-susah lah, yang susah-susah. Ataupun kalau dia kaya pun dia berhak sebenarnya, sebab dia Ibn Sabil. Dia boleh menumpang di situ, tak payah sewa, tak payah habis duit. Betul? Betapa untung. Tapi benda tu belum lagi terlaksana. Jadi kita harap pihak yang berwajib, yang memang memikirkan benda ni, dia kena ambil kira asnaf yang disebut di dalam Al-Quran itu, termasuk salah satunya Ibn Sabil. Sebab benda ni saya sendiri ada mengalami. Saya tengok di India penyusunan dia umat Islam sangat bagus. Walaupun dia bukan negara Islam, tapi orang Islam dia fikir kepentingan mereka. Duit zakat dia buat satu bangunan di New Delhi, ibu negara dia tu. Mana-mana orang Islam, mana-mana boleh tumpang di tempat tu selama 3 hari percuma saja. Tak perlu duduk di hotel bayar 2-300 satu malam. Tak perlu. Apalagi kalau yang susah, jadi dia berasa bertuah, sebab dia boleh duduk di situ. Cuba bayangkan kalau kita buat setiap negeri, di ibu negeri saja satu-satu pun, betapa senangnya kalau macam tu kan. Ini daripada zakat lah yang disebut oleh Allah SWT sendiri. Tapi kalau kita tidak cuba melaksanakan dengan baik, cuba menghayati apa maksud dia, mungkin akan terlepas lah, tak nampaklah kelebihan itu. Al-Gharimin misalnya, orang yang bankrupt lah maksudnya, dia boleh diberi daripada duit zakat. Jadi dia terasa masyarakat ni fikir untuk dia, untuk kebaikan dia. Bukan masyarakat biarkan dia saja. Tidak. Duit zakat tu duit masyarakat lah. Ada pihak yang menguruskannya, dia urus dengan baik dan bagi kepada orang yang bankrupt tadi. Dia sudah putus asa dah. Benda-benda macam ni, mati modal, semua ni jadi bankrupt, muflis. Kalau orang kafir boleh bunuh diri tu. Kita nasib baik Islam ada ajaran tak bagi bunuh diri ke apa. Bolehlah bertahan, tapi macam-macam perasaan dia. Macam mana kita cuba fikir perasaan dia. Semua ini termasuk di dalam itu. Tapi kalau zakat yang diberi hanyalah zakat fitrah, berapa sen sangat? RM7. Nak boleh buat apa sangat dengan RM7 tu? Setahun sekali pula. Dan kita tak faham falsafah di sebalik zakat itu, fitrah, untuk apa? Yang lebih besar maknanya ialah zakat-zakat yang lain. Zakat-zakat yang lain itu sebenarnya, barulah kita tengok masyarakat ni harmoni, jadi baik, jadi bersimpati terhadap satu sama lain. Yang jahat tu, kalau dia nak buat jahat, dia fikir, dia ada mikir.
Tengok saudara-saudara kita yang kaya, kerana dialah dia bagi kesenangan pada kita. Kita pergi ke mana-mana, kalau tidak kena sewa hotel. Ni tak payah pergi sana saya. Cuba fikir, kalau ada semua ni berjalan dengan baik, dengan sempurna, mungkin tak sampai masanya lagi, wallahu alam, saya tak tahulah itu. Tetapi kalau nak dikirakan, ini termasuk dalam asnaf yang disebut di dalam Al-Quran sendiri. Betapa pentingnya keadaan zakat itu. Dan ini juga merupakan ibadat. Tapi ibadat ni, fikir dari segi keuangan, duit, keperluan hidup, Islam jadikan sebagai rukun Islam. Tengok macam mana Islam menjaga kepentingan duniawi manusia, dan diletakkan sebagai ibadat. Bukan saja-saja begitu, tidak, sebagai rukun. Kalau tidak, tak sempurna Islam seseorang itu. Dan dengan sendirinya bila dia kata bagi zakat, kita yang miskin nak bagi zakat macam mana? Kita tak ada duit. Secara tidak langsung ini semua memotivasikannya untuk bekerja, untuk jadi kaya, untuk jadi senang, supaya dia dapat menyempurnakan rukun Islam. Tengok, dalam tu maksudnya. Apa makna rukun Islam? Kita tak dapat pergi haji, kenapa? Susah. Jadi sempurna ke Islam kita? Tak sempurna lagi lah, sebab rukun belum. Maka rukun belum kita buat, maka dengan sendirinya akan mendorong orang itu bekerja, sekurang-kurangnya dia fikir untuk pergi haji. Untuk pergi haji, pergi keluar negara. Kadang-kadang manusia ni tak keluar negara seumur hidup dia. Sekurang-kurangnya dia pergi satu tempat di mana dia boleh tengok macam-macam rupa manusia. Semuanya Islam, tunduk pada Allah, seperti dia, diikat dalam satu ibadat yang sama. Cuba bayangkan macam mana perasaan kita. Ini nampak keindahan Islam itu. Pada rukun Islam saja tu sudah kita dapati berapa banyak keistimewaannya. Jadi saya rasa tadi pengerusi sebut itu pukul 12, ni pukul 12 lebih. Saya rasa ringkas sajalah kita berhenti setakat itu dulu untuk kali ini, dan insya-Allah kita sambung lagi kemudian hari. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Riwayat daripada Abu Daud dan salah satu daripada Ibnu Majah mengatakan bahawa Badui itu solat dulu, kemudian dia berdoa. Lepas tu doanya tu Rasulullah tegur cara doa itu, mengatakan kenapa disempitkan doa ni. Lepas tu dia pun pergi ke satu sudut dia kecil. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim pendek saja. Jadi ada satu lagi riwayat, dia pun tak pasti daripada mana, yang mana ada orang alim juga yang menerangkan, mengatakan bahawa doa tu dibuat selepas Rasulullah tegur dia kecil. Jadi yang mana satu yang betul antara dua? Doa sebelum ke atau selepas? Saya tidak dapat pastikan sebenarnya. Tapi yang kita dah check bahawa Abu Daud dengan itu memang ada. Cuma dahulu kemudian tu. Yang kemudian saya tak jumpa. Jadi ada yang mengatakan selepas. Jadi nak tanya Maulana sama ada pernah ke saya tak, mungkin ada baca tapi tak ingat lah. Dulu kemudian. Tapi cerita tu memang betul lah. Cerita tu memang betul lah cerita tu. Yang itu hadis sahih tidak? Yang sahih semua boleh pakai. Dengan doa sebelum tu, yang Abu Daud dan Ibnu Majah tu, kita boleh pakai kedua-duanya. Cuma nak tarjih yang mana tu tak jadi masalah sebenarnya. Tak jadi masalah. Kalau kata itu, yang itu dahulu pun tak jadi masalah. Kalau itu kemudian pun tak jadi masalah juga. Jadi kalau sudah ada dalam hadis tersebut dahulu, pakai sajalah yang itu. Pakai sajalah.
Tidak jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua soalan ya. Yang pertama, mana sedikit berkaitan dengan zakat pendapatan tadi. Ada semua orang zakat fitrah ni semua orang peka lah. Dia akan cuma dalam zakat pendapatan ni ada orang dia tak tahu, dia rupanya dah sampai ketetapan untuk dia mengeluarkan. Ini dia tidak tahu. Ini kalau dia terlepas beberapa tahun, baru dia tahu bahawa dia adalah sebahagian daripada orang yang wajib mengeluarkan zakat pendapatan. Jadi bagaimana dengan apa dia perlu keluarkan, bagaimana atau dia kena kafarah ke, ataupun bagaimanalah untuk yang dia dah terlepas tahun sebelum itu. Dan satunya berkaitan dengan makanan ni. Cuma saya, sebab saya terlibat dalam industri F&B, makanan dan juga minuman, dan juga kosmetik lah sekali. Sebab saya salah seorang eksekutif halal. Cuma dalam saya ada dengar tentang apa yang Maulana syarahkan dalam Al-Bukhari itu dalam video. Cuma dalam industri ini kebiasaannya bahan-bahan yang kritikal lah, ataupun syubhat disebut sebagai ramuan kritikal. Terutamanya industri seperti confectionery, roti dan juga bakery itu. Sebagai contoh lah, banyak untuk industri confectionery, dia ramuan-ramuan utamanya kebanyakan adalah daripada ramuan-ramuan kritikal dan yang kita import dari luar negara kebiasaannya lah. Dan kebiasaannya memang memang kebiasaannya dia akan melibatkan bahan-bahan daripada sama ada daripada baru. Kerana pertama mudah untuk didapati, yang kedua ekonomi. Jadi kebanyakan industri menggunakan bahan-bahan yang diekstrak ataupun didapatkan bersumberkan daripada babi ataupun lembu yang banyak. Cuma dari sudutnya menepati syarat atau tidak. Cuma banyak bahan seperti roti, coklat, keju dan sebagainya, enzim yang diambil itu, secara umumnya kalau kita tanya mana-mana industri besar, dia akan menggunakan itulah kaedah. Jadi untuk selamat, contohnya kita menggunakan kepada persediaan halal sebagai contoh. Bagaimana kaedah kalau kita di luar negara, ataupun adakah terbakar dengan pendapat yang ditulis Bukhari, kata syak-syak saja tak jadi, dia mesti clear lah macam yang Maulana sebut. Cuma dalam industri memang kebiasaannya apabila sumber itu memang dia akan datang daripada sumber-sumber yang paling ekonomi. Sebab kapitalis dia meminimumkan modal dan untuk menaikkan keuntungan. Jadi pandangan Maulana itulah. Ya. Ya. Yang pertama tadi berkenaan dengan zakat fitrah ya. Zakat pendapatan. Jadi maksudnya biasanya zakat fitrah orang akan beri seorang keluar. Cuma pendapatan ni biasanya orang tak ada lah. Rupanya dia perlu keluarkan, tapi dia tak tahu. Ya. Dia sebenarnya kalau yang dimaksudkan dengan pendapatan itu gaji ataupun macam mana? Pendapatan bisnes ataupun bisnes. Kalau bisnes tu berniaga ataupun dia sudah ada dah kan, dia sudah ada dah zakat ternakan misalnya, itu sudah ada dah. Itu kita ikut cara yang sedia ada lah, yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umum macam gaji dan sebagainya, sebenarnya ini masih termasuk dalam perkara khilaf. Tapi adalah lebih baik berdasarkan berapa banyak ijtihad ulama-ulama yang kemudian ini dari segi hakikatnya pendapatan mereka ni lebih lagi daripada petani, daripada penternak itu. Maka mereka gunakan kias. Jadi dia kata kena jugalah zakat itu. Jadi sepatutnya dari segi manfaat umum, elok juga kita ikut yang itu. Walaupun benda tu masih khilaf, ada yang tak mau, tak kisahlah. Tapi kalau kita buat atas nama ini lebih baik lagi daripada kita kata kita bersedekah secara umum.
Kalau betul yang itu, sebab benda ni dia berkembang kan, dia berubah, jadi lebih baik kita buat sebagai bagi zakat itu daripada kita infak secara biasa. Zakat 1,2.5%. Begitulah. Jadi Ustaz, ada jalan keluar ni Ustaz, saya boleh buat. Ya. Kita kena bayar income tax. Saya bayar semua kepada zakat. Kemudian dia lepas income tax. Memang begitu. Sebenarnya pihak pemerintah kita banyak bagi kemudahan kepada umat Islam ni dalam perkara ni. Misalnya seperti yang disebutkan tadi, bila kita bayar zakat, lepas income tax itu, tidak kata kita kena dua-dua sekali. Jadi tidak begitu. Dan kita kena pekalah kesedaran dari segi masyarakat. Keperluan masyarakat sekarang ni bukan macam dulu. Kalau dapat dipenuhi zaman dahulu dengan petani-petani mengeluarkan zakatnya, peternak mengeluarkan zakatnya, itu saja, rasanya sekarang ni tidak mencukupi dengan mereka itu saja. Jadi saya rasa adalah lebih baik mana kita pakai pendapat yang mengatakan pendapatan itu pun perlu juga dikeluarkan zakatnya. Dan ini termasuk khudh min amwalihim, ini termasuk dalam harta juga, bahkan di setengah-setengah tempat tu hasil pendapatan daripada pertanian jauh kurang berbanding dengan gaji yang seseorang itu dapat. Jadi dia sepatutnya kena fikir ke arah itulah, sebab mungkin yang besarnya ni nak tanya pasal bilangan tu. Maknanya kita ambil pandangan yang mewajibkan hal itu, dan bagaimana yang tahun-tahun yang dia terlepas. Yang terlepas tadi ya. Jadi itu bagi pula lah, kok macam qada lah kita kata, kena bagi itu. Dari segi kafarah apa tidak ada, tidak ada, bagi mana yang terlepas saja. Tapi kalau sekarang ni ketika kita ni susah, jadi tak perlulah, sehingga jadi senang lah. Bila senang, kita kena macam qada lah. Seperti kalau sembahyang yang kita terlepas dulu, kita qada. Jadi yang ini pun kena qada jugalah. Itu saja. Bilangan income tax banyak daripada kalau kita nak bayar zakat. Jadi boleh diniatkan masa kita ambil income tax tadi, kita bayar kepada zakat, maka yang lebih tu kita niat baru itu qada. Tak ada masalah. Boleh? Boleh. Sebab income tax ni boleh. banyak pada boleh. Kita niat begitulah. Sebenarnya atas niat kita itu jalan keluar lah. Jalan keluar. Kalau boleh kita bagi terus secara langsung kepada orang-orang yang berkenaan, itu lagi baik, lagi baik, sebab dia tak pergi dah. Kalau kata income tax ni boleh jadi luas sangat dia pergi itu, di luar daripada 8 jenis manusia yang Allah SWT sebut itu. Tapi kalau kita boleh pusingkan pergi kepada zakat, sudah tentu dia terhad, dan kepentingan itu dirasai oleh umat Islam, itu lebih baik lagi. Jadi itu maksudnya tadi, saya terlupa tadi. Yang seterusnya apa tadi? Penggunaan itu. Jadi kita mesti kena teliti, cermat lah dalam perkara ni. Sebab kita sekarang ni sudah jadi bertanggungjawab bila kita terlibat dalam perkara tu. Kalau dah tahu wajib kan? Kalau tahu salah kita guna tu. Jadi kita sekarang ni saya rasa sudah ada banyak pilihan kan. Walaupun kita kata mungkin lebih tidak ekonomik lah, macam kata tadi, tak kira, kita kena guna juga yang halal, yang tidak ada keraguan itu. Kalau ada keraguan, boleh tahan lagi. Ini kalau kita tahu jelas sebagai bahan yang haram, tak boleh kita terlibat dalam menyebarkan benda yang haram di kalangan umat Islam. Jadi kesianlah kepada mereka. Yang melakukan itu bahan, dia mendapat dosa. Ya, dia berdosa juga tu. Berdosa juga. Jadi kita yang pengguna ni pun kena faham lah, kalau dengan sebab kita guna bahan yang halal tu jadi mahal sedikit katakanlah, jadi mereka kena faham lah, untuk mendapat yang halal ni kalau kita bayar mahal sedikit pun kita lebih puas hati kan. Tidak fikir dari segi jimat saja, lebih murah saja, tak boleh fikir begitu. Tapi kita kena bagi tahu lah, saya takut begini, ambil kesempatan saja. Yang sebenarnya kalau guna yang halal pun wallahu alam lah, adakah beza dari segi harga dia tu nak dapat bahan tu, atau tak ada beza? Kalau tak ada beza, lagilah kita bersalah, kenapa tak guna yang halal itu. Kalau ada beza pun kita kena bagi tahu, dan sepatutnya pengguna-pengguna Islam puas hati dan dia rela untuk mendapat yang halal ni, dia bayar lebih sedikit. Itulah sepatutnya.
kita tak boleh bermudah-mudah dalam perkara ni. Berkenaan dengan yang syak, yang ragu tu, maksudnya misalnya ni orang Islam, kita tak tahu dari segi akidah dia sejauh mana, dia faham betul ke tidak. Dia sembelih, kita nak makan daging dia. Jadi macam mana? Itu tak perlu usut. Tak perlulah kita selidik dia kena orang yang betul-betul belajar. Tak perlu begitu. Asalkan pada zahirnya dia telah memenuhi syarat-syarat Islam, misalnya untuk sembelih, jadi kita baik sangkalah. Dan Nabi SAW mengajar kita, bila kita menggunakan bahan-bahan yang macam ni, kita bismillah saja. Itu dapat menampung mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan di pihak orang lain. Itulah caranya. InsyaAllah halal. Begitulah. Kemudian yang saya tahulah, dari segi pihak berkuasa ni, dari segi dia nak bagi sijil halal apa tu agak teliti. Wallahu a'lam, saya tak tahulah. Orang yang terlibat lebih dekat, dia lebih tahu. Kalau begitu, dia pun bertanggungjawab juga. Kalau dia cuai dalam perkara ini, dia pun berdosa. Semua pihak berdosa, pembuat pun berdosa. Jadi benda ni kena teliti lah. Dan sebenarnya kalau kita bersungguh-sungguh, kita berpakat, kita boleh cipta, boleh buat sebagaimana gelatin itu. Dulu tak ada yang halal, tapi bila orang Islam sebut benda ni, masing-masing fikir seluruh dunia, dia boleh ada juga. Itulah caranya, kita berdikari lah, jangan bergantung dengan orang. Ustaz, berkenaan perkara tadi dia dah sebut kan, ada roti salah satu benda buatnya. Maka kita selama kita makan, kita tak tahu yang pengguna tak ada dalam hal ni dosa tu tak ada. Tak ada lah. Sebab apa? Dia ada pengesahan daripada pihak berkuasa. Jadi mereka bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab. Kita dari segitu tak kisahlah. Jadi bermudah-mudah sedikit, bismillahirrahmanirrahim, cukuplah. Sebab zahirnya tidak mengapa. Kalau tak boleh, kenapa dia biarkan? Ini negara Islam, pemerintah Islam, sepatutnya dikawal benda ni. Jadi kita nak siasat semua, mana ada kemampuan kita kan, pengguna ni. Itu termasuk dalam keperluan asas juga. Jadi orang-orang yang berkenaan itu lebih bertanggungjawab sebenarnya. Itulah. Zakat dan sedekah ni, dia bayar zakat setiap bulan dengan segi pendapatan dia bayar zakat. Dan kali dia dapat bonus, dia pun dapat bonus, sepatutnya dia potong daripada zakat. Tapi tidak, dia ambil daripada bonus tu, katakanlah daripada dia dapat dekat 30,000, dia ambil 2.5%. Jadi ada orang datang dengan dia untuk belajar kat dia kan, aku bayar zakat kamu. So fadilat tu zakat dia atau sedekah? Di atas niat. Kita nak bezakan antara sedekah dengan zakat. Kadang-kadang orang tu dia bayar zakat, tapi dia bayar dia sedekah, tapi dia masukkan. Tak boleh, dia kena jelas lah. Sejumlah yang dia kena bayar zakat daripada harta dia, itulah yang dikira sebagai zakat. Dan niat, dia kena niat. Semua ni seperti sembahyang lah. Pada niat. Seperti sembahyang lah. Ini sembahyang apa, ada niat kan. Tapi zakat ni kan nak kena cukup setahun. Ya. Jadi bonus cukup setahun. Tak, bonus dia dapat daripada perbezaan dia 1 tahun baru dia dapat bonus. Ya. Tak, kalau dia maksud tadi nak bagi kepada pelajar ke? Pelajar, katakanlah pelajar orang dia mesti datang untuk bantuan. Datang kat dia pun dia cakap, okey, mesti saya nak bayar zakat ni kepada kerajaan, dia tak agama Islam, saya bayar zakat ni kepada kamu. Boleh. Tak ada jadi masalah, sebab dia termasuk dalam fi sabilillah. Fi sabilillah ni untuk kerja agama. Misalnya orang ni nak belajar agama, jadi kita niat, atas niat saja. Dan sekiranya benda tu termasuk dalam kewajipan kita. Tapi kalau tak wajib, dia jadi sedekah lah. Dia jadi sedekah. Walaupun kita niat zakat, tapi tak masuk, tak termasuk dalam yang wajib kita, jadi sedekah. Begitu. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya pernah dengar ada orang kata kalau kita nak bayar zakat secara personal, kita kena bayar sekurang-kurangnya kepada 3 asnaf. Sekurang-kurangnya kepada 3 asnaf. Kalau macam contoh di satu bilang ada seorang lagi asnaf yang lain lah. Soalan yang pertama. Lepas tu soalan yang kedua berkaitan dengan yang bertanya pasal penggunaan babi dalam makanan-makanan ni. Ada tak pendapat-pendapat yang menghalalkan ataupun di sini ada hadis
hadis-hadis yang menghalalkan yang kita ekstrak benda-benda daripada babi ni yang boleh kita guna dalam makanan-makanan kita. Ya. Itu yang pertamanya tadi apa? Zakat kena bayar Kepada 3 asnaf. Itu tidak syarat. Tak ada. Tak ada macam tu. Tak ada ketetapan macam tu. Satu pun boleh. Kalau banyak yang mungkin boleh kita bahagi-bahagikan. Tapi kalau kita biasanya bagi kepada pihak yang berkuasa, dia yang mengatur semua tu nak letak ke mana tu. Letak ke mana. Kalau kita bagi sendiri, sebenarnya dalam sistem zakat yang sebenarnya, kalau dia berjalan dengan betul, mungkin pihak berkuasa kalau dia kata kita tak bayar lagi, kita yang salah sebenarnya. Sebab kita kena bagi pada pihak pemerintah sebenarnya zakat-zakat ini. Kita bagi sendiri, kalau dia kata kamu belum bayar, tak ada pun nama kamu di sini, misal, jadi kita tak lepas juga kena bayar 2 kali. Atas dasar dia tidak tahu. Kecuali kalau dia percaya dia bermuda-muda, ini orang beragama, takkanlah dia nak menipu. Sebenarnya kemudahan banyak diberikan kepada orang yang bagi zakat ini. Satu jadi kecualikan tadi. Yang keduanya, dia pun tak kisah kalau kita bagi itu betul, dah sampai terus kepada orang yang berkenaan itu. Tetapi lebih baik mengikut setengah-setengah lah. Kalau kita perhati, bagi kepada orang yang berkenaan, sebab dia mungkin lebih tahu siapa yang lebih memerlukan, pihak mana yang lebih memerlukan. Jadi nak kata 3 atau 4 mesti, itu tak ada ketetapan sebenarnya. Satu saja pun boleh. Banyak tapi nak bagi satu saja boleh. Sah, mana sah. Allah SWT terima juga zakat kita itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, dari segi makanan tadi, saya rasa tak boleh macam tu. Sebab ekstrak tu dia lain, adapun istihalah lain, hukumnya berbeza. Ini tidak termasuk dalam istihalah yang betul-betul telah bertukar rupa dia dan tak boleh dikesan lagi. Bukan sampai ke peringkat tu. Jadi orang boleh tahu, kalau ahli kimia tu dia cek, dia boleh tahu lagi ni ada. Jadi yang seeloknya tak boleh lah pendapat itulah. Mesti kita kena cari jalan lain. Ini menjadi tanggungjawab kita umat Islam, cari jalan lain. Kita boleh makan jalan lain kan? Iyalah, itu bukan. Ya.